membentangkan paper ini yang sebenarnya fokusnya kepada Parti Keadilan Sejahtera PKS yang sekarang ini merupakan salah satu daripada parti yang paling penting di Indonesia. Walaupun sejarahnya pendek, ini satu parti yang muda kalau dibandingkan dengan parti-parti lain di Indonesia, tapi dalam masa yang pendek ia telah dapat membina satu network yang luar biasa besar di seluruh Indonesia dan telah menjadi satu parti yang berjiwa nasional, satu parti yang mempunyai aspirasi untuk menjadi parti nasional di Indonesia. Tapi sebenarnya selain daripada Parti Keadilan Sejahtera, saya ingin juga mungkin mengupas satu lagi buku yang saya cari buku ni saya baru ketemu kemarin di partner saya, kerana partner saya itu semak terlalu banyak buku dan saya rasa buku ni mungkin hilang, tapi saya ketemu kemarin. Dan ini buku yang saya ingin pinjamkan pada pihak IRF mungkin untuk dibuat kopi dan dikupas lagi, diteliti, kerana ini buku saya rasa satu buku yang amat penting buat golongan aktivis, ideolog dan politikus Islamis di rantau Asia Tenggara. Malah kalau buat kopi, tolong buat satu lagi kopi untuk saya, kerana saya dah janji kepada teman-teman di PKS nak kirim kepada mereka kopi buku ini. Ini buku yang ditulis oleh Abdul Qadir Tayyub, seorang akademik dan antara anggota Gerakan Islamic Youth Movement of South Africa. Dan buku ini penting kerana ia ditulis oleh seorang yang bekas ahli Islamic Youth Movement of South Africa, tapi ia apabila kita membaca buku ini, pendiriannya agak objektif. Ia ditulis dengan cara yang sangat balance ya, fokusnya. Ia memberi satu sorotan sejarah tentang mengapa dan bagaimana gerakan Islamic Youth Movement ini wujud di Afrika Selatan, dan khususnya peranan yang dimainkan oleh golongan Islamis di Afrika Selatan dalam penentangan anti-apartheid yang seringkali dilupakan oleh media dan tidak disebut oleh siapa pun. Jadi mungkin saya mula dengan buku ini. 10 minit ya, saya ingin memberikan latar belakang konteks buku ini dan mengapa buku ini penting. Abdul Qadir Tayyub apabila menulis buku ini, dia menulis buku ini kerana sebagai seorang ex-member, dia sedar sebagai seorang akademik tidak ada banyak tulisan tentang gerakan Muslim di Afrika Selatan. Dan walaupun buku ini ditulis sebelum 11 September dan dengan wujudnya fobia anti-Islam di seluruh dunia, gerakan pemuda Islam di Afrika Selatan itu tidak disenangi oleh pihak pemerintah di sana. Jadi ia menulis buku ini untuk memberi satu sejarah umum tentang Muslim di Afrika Selatan dan khususnya gerakan pemuda Islam di Afrika Selatan, dan fokusnya kepada bagaimana wujudnya gerakan ini dan peranan yang dimainkan oleh gerakan ini dalam penentangan anti-apartheid. Jadi konteksnya begini. Kalau kita lihat sejarah Afrika Selatan dengan rejim apartheid yang telah wujud daripada abad ke-19 lagi dah. Rejim apartheid dari awal lagi agak senang dengan komunitas-komunitas pendatang daripada Asia. Kerana dalam mengikut logik apartheid yang mendirikan satu sistem sosial yang bersifat hierarki gitu, dengan perbedaan horizontal dan vertikal antara komunitas itu. Komunitas India yang datang ke Afrika Selatan dan kemudian membuka toko gudang company di sana, itu amat disenangi oleh golongan apartheid kulit putih, kerana mereka digunakan sebagai satu buffer zone antara golongan elit apartheid dan golongan Afrika berkulit hitam. Nah, kalau kita membaca bab pertama dan kedua ini penting dalam penerangan dia tentang konteks komunitas India Muslim di Afrika Selatan pada period apartheid itu. Kerana pada period apartheid itu, khususnya abad ke-19 dan hingga ke awal abad ke-20-an, mengikut logik divide and rule apartheid itu, komunitas India Muslim itu mempunyai satu role yang penting kerana mereka pedagang. Jadi
dengan adanya pedagang-pedagang India Muslim di Afrika Selatan, di tempat-tempat seperti Johannesburg dan Durban, ya, ini memberikan manfaat ekonomi kepada Afrika Selatan. Ekonomi Afrika Selatan berkembang oleh kerana role yang dimainkan oleh golongan India Muslim. Mereka membawa emas, rempah, kain daripada India, dan ekonomi itu berkembang yang besar. Dan ekonomi Afrika Selatan menjadi lebih internasional, dan hubungannya dengan Asia melalui lewat komunitas India Muslim ini. Jadi oleh kerana itu pihak pemerintah apartheid dalam pergaulan mereka dengan golongan India Muslim, golongan India Muslim itu dianggap satu komunitas yang jinak, yang sangat pro pemerintah kerana mereka mendapat manfaat daripada rejim apartheid. Ini ironinya, walaupun tidak di kalangan golongan Muslim di Afrika ini tidak disebut kerana mungkin malu, tapi itu kebenarannya. Kebenarannya adalah golongan India Muslim di Afrika Selatan mendapat banyak hamuan dan faedah dengan bekerjasama dengan rejim apartheid. Dan rejim apartheid pula memberikan status istimewa kepada mereka ini. Kerana mereka bukan orang Afrika berkulit hitam, mereka dianggap golongan intermediary. Sama seperti Jepang, orang Jepun, walaupun pada period apartheid paling kuat, Jepun dianggap honorary Europeans. Walaupun bukan putih tapi hampir putih. Jadi golongan India Muslim ini oleh kerana role mereka dalam ekonomi Afrika Selatan itu, jadi mereka diberi perlindungan dan kebebasan. Kebebasan untuk berdagang, kebebasan untuk membuka sekolah-sekolah, kebebasan untuk membuka madrasah, masjid dan lain-lain lagi. Jadi kebebasan itu satu kebebasan yang terhad dalam konteks masyarakat India Muslim itu. Kamu bebas. Kalau kamu nak masjid boleh. Kalau oleh kerana itu hingga ke hari ini di Afrika Selatan, semua perayaan-perayaan Muslim itu dianggap perayaan nasional. Jadi hari raya haji itu national holiday buat mereka hingga ke hari ini. Kalau kita ke Afrika Selatan, di airportnya itu ada ini salah satu tempat di Afrika di mana tiap-tiap airport ada ruang untuk solat untuk orang Muslim. Kerana itu dari awal dari period apartheid. Masalahnya adalah ini menimbulkan sifat salah sangka dan ketidakpercayaan di kalangan golongan Afrika kulit hitam terhadap golongan Muslim. Kerana golongan Muslim di Afrika Selatan dianggap kolaborator yang membantu apartheid untuk memperkuatkan lagi rejim apartheid menentang golongan kulit hitam. Dan oleh kerana itu juga dalam usaha dakwah India Muslim, mereka tidak begitu sukses apabila cuba membawa mesej Islam itu kepada golongan Afrika kulit hitam, kerana Islam itu diasosiasikan dengan golongan India Muslim dan justru itu apartheid. Jadi Islam itu dilihat sebagai satu aspek sistem kerangka politik dan ideologi apartheid. Nah, ini mewujudkan kontradiksi dalam identiti dan status golongan Muslim, khususnya India Muslim di sana. Jadi ini bab pertama. Kedua, bab ketiganya memberi penerangan tentang bagaimana dan mengapa wujudnya gerakan Islamis baru ini. Kerana daripada tahun 50-an kemudiannya, oleh kerana status sosial umat Islam di sana yang lebih tinggi daripada golongan Afrika berkulit hitam, jadi mereka mendapat peluang belajar di college, universiti dan lain-lain. Dan ini akhirnya mewujudkan satu generasi muda, golongan India Muslim muda yang mempunyai kebolehan dan kelebihan ekonomi sosial kerana lebih kaya, mempunyai kebebasan untuk belajar di universiti yang tidak diberikan kepada golongan Afrika berkulit hitam. Tapi apabila mereka masuk ke dalam ruang-ruang ini seperti bisnes, pendidikan dan lain lagi, mereka juga sedar bahawa kedudukan mereka itu adalah satu kedudukan yang agak berbahaya. Kerana tidak mungkin apartheid akan kekal untuk selama-lamanya. Dan kempen anti-apartheid sudah bermula di seluruh dunia dengan wujudnya PBB, United Nations, India, Cuba, negara-negara lain, negara-negara yang membangun, yang baru wujud seperti Indonesia mengecam rejim apartheid. Dan jadi untuk generasi muda Muslim di Afrika Selatan ini, daripada tahun 50-an wujudnya satu consciousness yang baru, kesedaran bahawa kedudukan mereka setakat ini adalah satu kedudukan yang agak ironik, ya. Walaupun mereka berkulit bukan berkulit putih, tapi mereka berkolaborasi dengan rejim apartheid. Jadi oleh kerana itu tercetuslah satu konflik generasi antara
golongan India Muslim generasi tua dan yang muda. Dan gerakan Islamic Youth Movement ini wujud sebagai satu reaksi, satu respons, awalnya bukan menentang apartheid, tapi menentang hegemoni golongan konservatif India Muslim itu sendiri. Kerana mengikut pandangan golongan konservatif yang tua pada masa itu, mengapa nak menentang apartheid? Apartheid bagus untuk kita. Apartheid bagus untuk kita. Kerana dalam kerangka apartheid ini, kita bebas. Kita nak buka masjid boleh, kita nak buka madrasah boleh, kita nak buka pesantren boleh, kita nak berdagang boleh. Semuanya bebas. Kenapa kamu marah? Jadi persepsi berbeza antara generasi tua dan generasi muda ini mengibatkan akhirnya wujudnya golongan aktivis Muslim yang berketurunan India, Pakistan, Bangladesh di Afrika Selatan yang menentang hegemoni golongan tua di dalam komunitas mereka sendiri, dan akhirnya wujudlah Islamic Youth Movement ini. Islamic Youth Movement ini apabila ia wujud, ia mempunyai dua tujuan. Pertamanya untuk membawa perubahan mental, psychological di kalangan Muslim sendiri, agar minoritas Muslim di Afrika Selatan sedar bahawa mereka merupakan warga negara Afrika Selatan, dan orang yang berkulit hitam itu adalah warga negara Afrika Selatan juga dan mempunyai hak yang sama dengan mereka. Itu pertama. Keduanya, untuk mendirikan satu organisasi yang bertujuan untuk menentang apartheid agar membebaskan semua warga negara Afrika Selatan, termasuklah mereka yang berkulit hitam. Jadi untuk membina satu jambatan antara komunitas minoriti India Muslim dan majoriti Afrika berkulit hitam di sana. Jadi ceritanya agak menarik. Dan dalam buku ini ia menerangkan, Abdul Qadir Taib menerangkan bagaimana mereka lah yang memulakan banyak inisiatif seperti majalah, surat khabar, dan pada period anti-apartheid daripada tahun 60-an apabila ANC itu wujud, gerakan Islamic Youth Movement ini juga wujud. Dan lama-kelamaan ia semakin dekat dengan ANC Nelson Mandela. Dan oleh kerana itu, kalau kita melihat rekod dokumentasi dua dekad terakhir apartheid di Afrika daripada tahun 74 hingga 94, terlihat di kalangan aktivis-aktivis anti-apartheid yang dipenjarakan, walaupun komunitas India Muslim itu kecil, tapi lebih separuh daripada yang dipenjarakan itu datang daripada komunitas India Muslim, kerana mereka lah yang menerajui proses menentang anti-apartheid itu. Kalau kita melihat majalah-majalah dan surat khabar yang diharamkan oleh rezim apartheid, majoritasnya semua majalah dan surat khabar yang ditulis oleh golongan Muslim, aktivis Muslim daripada gerakan Islamic Youth Movement ini. Jadi yang buat saya yang penting tentang buku ini ialah ia membuktikan bahawa boleh wujudnya satu gerakan Islamis yang dari titik tolaknya dari awal lagi mempunyai perspektif yang pragmatik, realis, yang menganggap state itu sebagai satu tool yang mesti dikontrol. Kita mesti menggunakan kuasa politik ini sebagai satu harakah, satu landasan, satu vehikel untuk menawan state itu agar state itu dapat diubah untuk melahirkan satu masyarakat yang lebih adil. Jadi fokusnya ke arah keadilan sosial. Dan yang menarik kalau kita lihat dari segi profil anggota-anggotanya sama dengan rakan-rakan di sini, semuanya anak-anak muda yang mempunyai latar pendidikan yang berbeza. Ada yang accountant, ada yang journalist, ada yang humanities, ada yang hard sciences. Jadi satu kelompok kecil, tapi walaupun kecil sangat efektif. Dan oleh kerana itulah apabila apartheid runtuh di Afrika Selatan tahun 94, kalau kita lihat kabinet yang didirikan oleh Nelson Mandela itu, kalau tak salah saya mungkin 11 anggota kabinet, termasuklah ministers dan junior ministers dan minister secretaries itu semuanya daripada komunitas Muslim. Nah, itu tidak proporsi ya. Kalau kita lihat peratus masyarakat Muslim di Afrika lebih kecil, lebih kurang 10%. Tapi dalam kabinet tinggi, luar biasa tinggi namanya. Kenapa? Kerana inilah sumbangan gerakan Islam di Indonesia. Yang ini langsung tidak disebut dalam media. Kalau kita membaca, kalau menonton dokumentari BBC, CNN, hampir tidak ada siapa pun yang sebut bahawa dalam proses menentang anti-apartheid ini gerakan Islam sangat penting dan memainkan role yang penting. Jadi ini salah satu buku tentang gerakan